pernah dengar nama Kenny Ong? Dia merupakan akhirnya dia meninggalkan, mati dibunuh, tapi sebelum tu dia dirogol. Okey, dia tak ada buat apa-apa yang luar biasa, dia datang jalan macam biasa ke apa, tetapi orang yang penjenayah itu telah lama tengok dia, kesan dia, dan apabila dalam habis kes tu, bila ditanya kenapa Kenny Ong kan, dia jawab apa? Dia jawab dia putih gebu. Dia jawab dia putih gebu, itu je dia jawab. Like, it was so funny to joke about raping someone. Even talked about how that apparently kalau boy Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan aku lagi, Saifuddin Hamizan, dalam channel aku Saifuddin Hamizan. Bagi korang yang belum subscribe, boleh subscribe sekarang. Tekan button subscribe dan loceng. Dan boleh komen kat bawah dan share. Jangan lupa share. Okey, video tadi yang sebentar tadi yang korang tengok adalah satu video forum yang dianjurkan oleh Sinar Harian baru-baru ni, dan dipaneliskan oleh dan aktivis kanak-kanak yang sangat masyhur kat Malaysia, iaitu saudara Syed Azmi Al-Habsyi. Okey, beliau mengulas tentang naratif aurat dan rogol, apa kaitannya, dan dia ada petik kes-kes yang akan aku sebutkan nantilah. Tapi sebelum tu, macam biasa, aku sebelum buka topik apa-apa, aku suka baca satu dua firman Allah SWT, yang mana Allah SWT ada menyebut di dalam surah An-Nur ayat 30. Allah mengatakan, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuatkan. Dan dalam surah An-Nur ayat 31 pun Allah ada menegur kaum-kaum wanita supaya menjaga juga pandangan, menjaga juga aurat dan seumpamanya. Jadi dekat sini, kalau kita baca tafsir-tafsir para ulama', mereka akan menegur dan menasihati kedua-dua jantina. Jadi dalam Islam, kita tak ada pro-bias by gender. Kita tak bias terhadap gender wanita. Kita tak ada bias kepada lelaki. Kita semua sama. Sehingga kan orang-orang beriman tu Allah angkat wanita di kalangan lelaki dan wanita. Tak ada Allah kata lelaki saja ataupun wanita saja. Islam tak seperti agama-agama lain, agama-agama purba lain, tamadun-tamadun purba yang lain, yang mana mereka ni mengkelaskan wanita itu berada di tahap yang kedua ataupun yang ketiga. Jadi Islam tidak mengkastakan gender. Itu yang pertama. Yang kedua, bila baru-baru ni ada tergempar satu isu seorang adik yang bersekolah menengah, nama adik tu Adik Ain. Nama penuhnya saya lupa, Adik Ain. Dia ada buat satu video viral TikTok yang mana dia menegur seorang guru PJK, guru senam, yang selalu berbuat lucah, lawak lucah. Menurut siasatan, bila wartawan jumpa mak dia kata adik dia pun pernah kena dengan cikgu yang sama. So maknanya benda ni berulang-ulang kali, sehingga parent dia pun tak tahan sampai dia terpaksa expose benda ni, dan dia terpaksa expresskan dia punya speech dia punya pandangan dia, yang mana dia adalah di pihak yang benar, dan kita tak boleh menormalisasikan isu lawak lucah seperti rogol dan seumpamanya. Sebagaimana kita memandang isu bunuh adalah perkara yang serius, begitu juga dengan isu rogol. Kenapa isu rogol ni dia jadi macam stigma, dia jadi macam benda yang dilawakkan? Sebenarnya sebab ada beberapa sebab. Berdasarkan apa yang Syed Azmi sebut tadi, okey, aku nak terus masuk lah untuk kita clear out pasal gender bias. Sebenarnya dalam isu rogol, kes-kes jenayah rogol, kita tak boleh meletakkan kesalahan itu kepada gender wanita dan pakaian. Tak boleh. Fakta-fakta kes yang terkenal kat Malaysia dan luar negara, kajian-kajian telah menyebut, menurut fakta-fakta kes, kebanyakannya kes rogol ni, orang mangsa rogol tu tak adalah seksi sangat, biasa je. Kalau dia non-Muslim pun pakaian dia aku tengok okey je. Masa dia hidup pun pergaulan dia biasa-biasa je. Of course lah, ada yang sebahagiannya yang pakaian dia agak seksi, tak dinafikan, tapi peratusnya kurang.
peratus kepada sebab tu kurang. Dia lebih kepada benda lain sebenarnya. Dia masalah mental, masalah peribadi penjenayah itu sendiri. Aku sebutkan fakta kes lah yang Cik Azmi ada sebut. Yang pertama, kes Kenny Ong pada tahun 2003 tak silap aku, yang mana seorang perempuan yang bekerja dekat US, dia balik ke Malaysia sebab dia nak tengok bapak dia sakit kan. Bapak dia sakit kanser. Dan pada malam pertama dia dekat Malaysia tu, dia ada buat makan-makan dekat sebuah restoran dekat Kuala Lumpur. Nanti aku akan letak gambar. Okey, kat Kuala Lumpur. Dan pada malam tersebut dia nak hantar mak dengan adik dia lepas dia dah lepak-lepak buat makan-makan tu kan. Tapi mak dengan adik dia ada kat restoran dengan kawan-kawan dia, tapi dia seorang-seorang pergi kat tempat kereta, tempat parking kereta. Sebab dia nak bayar tiket. Bila dia nak bayar tiket tu, dia lupa yang tiket dia tu tertinggal dekat dalam kereta. So dia pergi kat kereta dia. Lepas tu kereta dia parking dekat tempat yang jauh dan agak gelap. Dan bila dia masuk ke dalam kereta dia, dia telah ditendang masuk oleh seorang penjenayah lelaki yang brutal lah, yang jahat ni kan. Dan dia telah dicolek, dan sepanjang dia dicolek tu dia dirogol 2 kali, dan dia dibunuh serta dia dibakar dan dicampakkan bekas body dia tu yang dibakar hangus rentung tu ke dalam sebuah loji pembinaan. Dan dijumpai 3 hari selepas itu. Polis dan pihak berkuasa tanya kepada pihak pembunuh tu, kenapa kau buat macam ni kan. Alasan dia hanyalah sebab perempuan tu putih gebu je. Padahal bila aku tengok gambar dia, nanti aku letak gambar. Bila aku tengok gambar dia, dia biasa je. Dia perempuan yang macam muka-muka baik lah, muka mana. So aku tak dapat nak brain lah. Mana yang orang kata semata-mata pakaian. Kes kedua, kes Suzaili Mohtar pada tahun 2000. Dia ni bekerja sebagai juruteknik komputer, technician komputer macam tu. Pada hari pertama dia nak laporkan diri bekerja, dia naik bas dan dia telah dirogol di dalam bas dalam keadaan yang menyayat hati. Padahal dia adalah seorang muslimah, pakaian dia muslimah. Aku tengok gambar-gambar dia pun gambar perempuan yang baik, umur 23 tahun. Dan memang gila lah, yang bunuh dia tu memang predator, memang gila. Jadi berdasarkan 2 fakta kes ni, aku menyimpulkan bahawa dia banyak lagi kes lain tapi tak sempat. Aku menyimpulkan bahawa kat sini tak ada kaitan langsung pakaian dengan jantina seseorang. Okey? Tak ada langsung kaitan. Dan aku akan sebutkan apa motif perogol berdasarkan kajian psikologi dan kajian forensik. Nanti aku akan sebut. Dan tak ada kaitan langsung. Lepas tu aku pelik kenapa ada stigma-stigma daripada orang netizen yang mengutuk. Ada juga cikgu yang kutuk kan. Okey, ni aku nak cakap lah, aku cikgu yang mengajar agama dah 5 tahun. Tak lama pun, 5 tahun je. Sepanjang aku mengajar, aku buat lawak kecindan dalam kelas untuk memecahkan suasana yang canggung. Aku tak pernah menggunakan elemen lucah, lawak lucah. Even kalau aku terpaksa menyebut perkataan-perkataan alat sulit dalam subjek munakahat, dalam subjek ibadat, aku akan sebutkan berdasarkan sains tubuh badan, anatomi. Aku tak lebih daripada tu. Aku akan cakap kalau awak tetap juga tak faham, sila rujuk kepada mak ayah awak ataupun orang yang awak percaya. Aku tak pernah gunakan elemen lawak lucah, kono-kono macam sempoi, tak ada. Sebab aku faham yang sekolah ni adalah tempat bermulanya pendidikan seseorang. Sekolah adalah sepatutnya menjadi tempat kefahaman yang jitu. Sekolah adalah tempat paling selamat untuk seorang kanak-kanak itu membesar dan terdidik. Ada sebahagiannya yang kaunselor sekolah kerajaan. Tolonglah, aku pelik lah kenapa macam ni. Dan kenapa korang boleh stigmakan isu jantina, isu pakaian dia? Kenapa? Sebenarnya apa motif perogol ni?
Okey, apa motif perogol? Aku ada sempat ambil daripada thread daripada Zamir Muhyiddin. Sebab apa aku ambil daripada dia? Sebab aku percaya dia adalah seorang ahli saintis kat Malaysia. Dia ahli fizik, dan aku pernah bacalah beberapa buah buku dan makalah dia, dan aku percaya dengan dia punya penemuan dan hasil kajian dia sendiri. Jadi dia cakap kat sini, apa motif perogol melakukan jenayah rogol? Okey, dia bukan sekadar tutup aurat dan jaga pandangan. Kajian pernah dibuat pasal ni. Okay, dia kata dalam forum internet terkenal Reddit terdapat soalan diajukan untuk para perogol pada tahun 2012. Soalan tu nak tahu apa motivasi perogol. Sebab kita nak tahu apa sebenarnya kenapa dia buat. Kadang-kadang muka innocent, muka noob, skema, tapi kenapa kau boleh rogol dan bunuh orang? Okey. Dan perogol ni pada tahun 2017, sekumpulan penyelidik dari Georgia State University yang diketuai oleh Tracy and Heap telah menerbitkan sebuah kajian yang memaparkan justifikasi jenayah rogol. Okey. Mereka menggunakan maklum balas daripada soalan itu yang dibuat kajian. Mereka dapat kumpulkan sebanyak 12,000 maklum balas. Banyak. Mereka juga memilih sebanyak 68 buah akaun yang diakui sebagai perogol untuk mengkaji lebih lanjut. Okey, perogol pun masuk dalam partisipan kajian ni. Yang pertama, motif pertama adalah perogol yang mereka dapati adalah justifikasi rasional. Antaranya perogol merogol dengan tafsiran kemahuan wanita berdasarkan piawaian perogol itu sendiri. Perempuan kata tak mahu, tapi perogol sangka atas rasional pemikiran dia yang perempuan tu sebenarnya nak. Biasanya benda ni, bayangan-bayangan imajinasi yang gila ni biasanya sebab terbiasa dengan dunia-dunia pornografi yang berunsurkan paksaan. Okey, bila perempuan kata no, dia ingat macam oh nak, saya nak lagi. Dan biasanya terpengaruh dengan BDSM, dengan seks orientasi yang menjengkelkan sebegini. Okey. Dan yang kedua, motif kedua perogol adalah apa yang selalu kita canang, iaitu victim blaming. Rogol itu berlaku atas motif sebab perempuan itu pakai seksi dan tak tutup aurat. Maksudnya meletakkan kesalahan pada mangsa sebanyak 29% yang bagi motif sebegini. Dan yang ketiga, motif ketiga adalah kerana perogol mempunyai prejudis dan persepsi negatif terhadap wanita. Mereka dapati persepsi negatif ini timbul kerana mereka tak dilayan baik oleh wanita. Biasanya ada trauma dengan percintaan, ditolak oleh perempuan, bercerai banyak kali, dilayan yang tidak baik. Sebab macam kes Suzaili Mokhtar, aku baca pasal perogol tu kan, dia Mamat tu, dia sebenarnya dia dah bercerai 3 ke 2 kali. So aku rasa mungkin dia yang ketiga ni kot, motif ketiga, dia mungkin diperlakukan tidak bagus oleh bekas-bekas isteri dia. Tapi itu tetap tak boleh diterima oleh akal fikiran yang logik dan rasional serta normal. Dikatakan kenegatifan ini terbawa sehingga ke alam seks. Mereka memberikan respon terhadap kenegatifan ini dengan merogol mangsa. Dia balas dendam lah. Yang keempat, motif keempat adalah disebabkan oleh aspek biologi. Dalam kajian ini mereka dapati terdapat perogol menyatakan mereka tak mahu pun merogol, tapi disebabkan oleh masalah biologi dalam tubuh, naluri seks yang terlalu kuat. Sebenarnya memang ada kajian, Zamir kata memang ada kajian membuktikan perkara ini. Walaupun perogol itu cuma jawab aku tak dapat kawal hormon seks aku yang menggila. Pada tahun 2000, 2 orang saintis Amerika iaitu Craig T. Palmer dan Randy Thornhill telah menimbulkan kenyataan kontroversi. Ini adalah kajian-kajian pasal biologi. Mereka menyatakan rogol bukan jenayah, tapi salah satu daripada strategi alternatif untuk membiak, dan ia adalah fitrah. Selain daripada penerbitan buku mereka A Natural History of Rape, The Biological Basis on Sexual Coercion, kajian mereka turut diterbitkan oleh The Science. Rogol sebagai jenayah menurut mereka adalah teori yang ditimbulkan oleh seorang feminis pada tahun 1975, Susan Bromiller, yang menyatakan rogol sebagai satu perbuatan lelaki mahu mendominasi wanita. Kajian 2 orang saintis ini tadi dikritik teruk oleh saintis-saintis lain. Jerry Cornell dari University of Chicago kata buku mereka sebagai buku yang teruk.
dalam bidang psikologi evolusi. Motif ini timbul kerana ketagihan dan selalu menonton bahan lucah yang mendorong ke gejala rogol. Ada saintis yang menyokong perogol ni, tapi sebenarnya kajian mereka ditolak oleh jumhur saintis-saintis luar yang lain dan mengatakan ini adalah penyakit sebab terlalu banyak melihat pornografi dan benda tu mendominasi neurologi otak dia sehingga rosak otak dia. Dan motif yang kelima adalah melihat wanita hanyalah sebagai objek seks. Ini adalah motif yang materialistik. Biasanya perogol akan cari mangsa yang cantik-cantik dan menarik perhatian. Seramai 18% yang menyatakan motif ini. Dan motif yang keenam adalah kerana sosioseksual. Sosioseksual ni lebih kurang macam budaya seks bebas. Okey, dan dia suka hati dia tak ada naluri cinta dan seumpamanya dia cuma dia just nak melampiaskan syahwat dia. Okey, dia buat hubungan tu biasanya tak ada perasaan romantik pun. Dia sekadar nak lepaskan kegelisahan syahwat dia saja. Okey. Abang aku ada buat satu posting. Abang aku ni dia doktor. Dia buat satu posting yang menyedarkan tentang isu rogol. Dia ambil satu petikan daripada kenyataan pada Tengku Mahkota Johor, TMJ, iaitu Cik Puan Halidah binti Bustamam. Dia menaikkan awareness lah, okay? Menaikkan awareness tentang isu rogol. Jadi abang aku share status dia tu, dan abang aku pun speak up yang dia pun pernah jadi mangsa harassment. Pelan lelaki pun boleh kena. Walaupun kau badan sasa sekalipun kau boleh kena sekali. Itu yang menakjubkan tentang isu-isu macam berkaitan dengan rogol ni. Okey. Untuk kes dan yang terakhir, untuk kes rogol ini, motif ini merujuk pada perogol rasa bosan dengan seks yang berbentuk casual. Jadi dia merogol sebagai salah satu bentuk seks paksaan yang dia mahukan dan sebagai salah satu bentuk seks sosioseksual. Hasil daripada kajian ini, tak semestinya perogol itu cuma mempunyai satu motif saja untuk merogol. Dia boleh ada 2 ataupun 3 motif, malah semua motif untuk justifikasikan tindakannya. Kau tengok begitu teruknya. Itulah hujah-hujah aku yang mengatakan bahawa naratif yang mengatakan rogol ada kaitan yang kuat dengan pakaian dan jantina adalah sangat-sangat naif, keji dan perlu ditolak oleh kita semua. Rogol bukan job. Rape is not job. Rape is criminal. Satu jenayah yang berat yang kita kena kempen setiap hari. Dahlah kita semak dengan berita-berita pedofilia, mak bapak dera anak, bapak durjana rogol anak sendiri. Kita nak tambah lagi, semakkan lagi dengan benda-benda yang menjijikkan ini dalam sekolah-sekolah, terutama sekolah di bawah KPM. Dan aku ingin ucapkan tahniah kepada YB KPM yang tegas, yang nak mengambil perhatian yang tegas terhadap isu ini, dan YB Irina Harun. Okay, jadi itu sajalah untuk aku punya react kepada isu ini. Dan semoga mudah-mudahan kita semua dapat menghindarkan diri kita dan dapat memprotekkan family kita. Jangan stigmakan perkara ni. Kalau ada sesiapa datang kepada kita mengadu benda macam ni, walaupun macam lawak, tapi ambil serius. Okey, jadi itu saja. Assalamualaikum. Bye.